Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi. Pada hari ini cikgu akan memaparkan satu lagi tajuk geografi tingkatan 4 iaitu bab 8 proses dan kesan gerakan jisim. Okey. Standard pembelajaran kita ialah 2.41 hingga 2.45. Pelajar-pelajar sekalian, pernahkah pelajar biasa mendengar runtuhan tanah, aliran lumpur dan sebagainya? Kenapa benda-benda ni berlaku? Kenapa kejadian fenomena ini berlaku di negara kita? Jadi, berkenaan dengan soalan cikgu tadi adalah berkait rapat dengan tajuk kita hari ini iaitu proses dan kesan gerakan jisim. Okey, pelajar-pelajar sekalian, apa dia proses dan kesan gerakan jisim? Kalau kita tengok kepada paparan skrin itu menunjukkan adanya perkataan kesutan tanah dan tanah runtuh dan sebagainya. Okey. Apa dia gerakan jisim? Gerakan jisim ialah gerakan merupakan proses penggondolan yang mana batuan yang telah terluluh hawa akan bergerak menuruni cerun. Okey. Kuasa yang terlibat menarik batuan ini menuruni cerun ialah graviti. Jadi, pelajar mesti ingat kejadian gerakan jisim ini berkait rapat dengan tindakan kuasa graviti. Baik. Gerakan jisim di Malaysia ada dua. Pertama sekali kita tengok sini ialah kes pergerakan perlahan. Okey, gerakan perlahan dibahagi pada dua, iaitu kesutan tanah dan gelansa tanah. Okey, kemudian gerakan cepat pula ialah ada dua juga, iaitu gelongsoran tanah ataupun tanah runtuh dan yang kedua aliran lumpur. Kejadian-kejadian inilah sentiasa berlaku di Malaysia kerana aktiviti manusia. Okey, kita tengok kenapa gerakan jisim berlaku. Okey, faktor mempengaruhi gerakan jisim ialah yang pertama sekali ialah pelajar kena catat peratus kecerunan cerun. Pelajar kena ingat sinonim dia, makin curam makin cepat berlaku gerakan jisim. Yang kedua, kejadian hujan. Kita Allah Subhanahu Wa Taala letak di Malaysia adalah menerima hujan yang lebat melebihi 2,600 milimeter setahun. Okey. Kemudian hujan yang lebat boleh mencetuskan pelbagai fenomena alam. Seterusnya ialah letupan tumbuhan. Pelajar telah pun didedah kepentingan tumbuhan kepada alam sekitar. Okey. Yang ketiga, yang keempat, gegaran plak tektonik. Ini faktor sedikit sangat berlaku di Malaysia kerana kita terletak di luar lingkaran api Pasifik. Okey. Dan yang paling besar ialah tindakan manusia. Apakah tindakan manusia yang boleh mencetuskan terjadinya gerakan jisim? Okey. Seterusnya, cikgu dapat kupaskan lagi faktor-faktor lain yang mempengaruhi gerakan jisim ialah kita ambil semula jadi. Okey, pelajar kena tahu semula jadi iaitu hujan. Okey, hujan yang telah cikgu katakan tadi. Kemudian luluh hawa. Okey. Kemudian gunung berapi, tumbuhan dan ibun. Apa dia ibun? Ibun ialah frost. Okey. Kemudian aktiviti manusia. Aktiviti manusia. Okey, manusia melakukan pembalakan, kemudian pertanian, perlombongan, pembinaan, penternakan dan pembinaan jalan raya. Okey, pelajar-pelajar sudah salin faktor-faktor ini. Okey, kerana dia merupakan salah satu juga soalan utama yang ditanya dalam gerakan jisim. Okey, seterusnya proses
proses kesutan tanah, aliran lumpur dan tanah runtuh. Okey. Pertama kita pergi pergerakan perlahan. Perlahan ialah kesutan tanah. Okey, pergerakan jisim paling perlahan. Maksud perlahan di sini, kita tidak dapat lihat dengan mata kasar proses kejadiannya, tetapi kita hanya dapat lihat kesan dia sahaja. Okey. Okey, berlaku dalam jangka masa yang panjang. Maknanya, kesutan tanah dia tidak berlaku serta-merta. Dia memerlukan masa. Okey, punca kejadiannya kesutan tanah ialah tindakan air mengalir. Di permukaan cerun ada air mengalir. Yang kedua, tindakan ibun. Dan yang ketiga, kegiatan binatang ternakan. Ramai penternak-penternak menternak binatang ternak di cerun-cerun bukit menyebabkan berlaku kelonggaran tanah hasil pijakan daripada mungkin lembu, kerbau, okey, dan juga proses pemakanan rumput dimakan. Okey, seterusnya kita tengok kesan dia. Yang pertama, tembok. Boleh tengok di sini, tembok, jalan raya, okey, pokok, tiang telefon condong ke bawah cerun. Tengok dalam gambar ni, tengok dalam gambar cerun sudah condong, dan dia berlaku dalam masa yang lama. Okey. Kemudian membentuk cerun-cerun berteres di kaki cerun, cerun-cerun berteres. Okey, setakat ni pelajar sudah ingat apakah dia gerakan jisim kategori perlahan? Ya, terima kasih. Kesutan tanah. Okey, seterusnya gelangsa. Gelangsa berlaku di kawasan bersalji akibat daripada tindakan frost. Proses panas dan sejuk dan aktiviti salji biasanya berlaku di akhir musim bunga dan musim panas. Okey, lapisan tanah di bahagian atas akan terlerai daripada bahagian bawah. Jadi kita rasa bersyukur kerana proses gelangsa ini tidak berlaku di Malaysia kerana kita tidak ada frost ataupun salji. Okey, itu pelajar kena ingat. Jadi sebagai ulangannya, pelajar kena ingat aliran perlahan ialah kesutan tanah dan gelangsa. Okey. Kemudian pergerakan cepat pula. Okey. Gelongsoran tanah ataupun tanah runtuh. Ini yang kita takut. Dan ini sering berlaku di Malaysia. Dan kita tengok berapa ramai sudah harta, berapa ramai sudah manusia kita kehilangan nyawa dan juga kita kerosakan harta benda. Okey, apa dia gelongsoran tanah atau tanah runtuh? Pergerakan tanah, lumpur dan serpihan batuan dari atas cerun yang lebih curam. Ingat perkataan lebih curam, memerlukan lebih banyak air. Ingat perkataan cluenya, curam dan memerlukan air, dan lembab daripada aliran lambat. Pergerakan sangat pantas. Kenapa cikgu bulatkan perkataan cerun curam, air dan pantas? Kerana biasanya poin-poin inilah dijadikan sebagai soalan rangsangan untuk objektif nanti. Okey, cerun curam. Okey, faktor kejadian tanah runtuh. 1, ketinggian cerun, sifat dan jenis tanah, iklim, air hujan, litupan tumbuhan dan tindakan manusia. Kalau kita perhati pada rajah ini, tengok aktiviti manusia menebang pokok telah menyebabkan berlakunya apa yang cikgu sebutkan tadi. Right? Okey, setakat ni faham? Okey, alhamdulillah. Baik, seterusnya aliran lumpur. Ya, ini biasa berlaku di Malaysia. Kalau kita tengok rajah ini, okey, ini ialah kejadian di pos Dipan di Perak. Dalam kejadian ini, pelajar ingat tak berapa
orang ke orang asli telah meninggal dunia. Kejadian ni secara tiba-tiba, okey? Secara tiba-tiba, waktu tengah hari, waktu orang sedang rehat dan sedang makan, okey, tiba-tiba tanah runtuh. Di sini cikgu bagi tahu, kalau tak silap cikgu, 44 orang asli telah meninggal dunia. Alright. Okey, pergerakan ini, lumpur ni menuruni cerung sangat laju. Ingat perkataan sangat laju, dan dia memerlukan lumpur. Okey. Okey, puncanya adalah, kenapa berlaku lumpur? Puncanya ialah hujan lebat. Okey, kena ingat. Sebab lumpur memerlukan air untuk bergerak. Okey. Yang kedua, tiada litupan tumbuhan kerana kawasan pembalakan yang aktif. Cerung curam, lihat sekali lagi keluar cerung curam. Aktiviti manusia seperti penebangan hutan. Okey, ini 4 faktor yang boleh menyebabkan berlakunya aliran lumpur. Okey, pelajar tengok. Okey, bentuk muka bumi terhasil ialah kipas aluvium di kaki cerung. Okey, kipas ni macam kipas di kaki, dan pemendapan dalam sungai, iaitu kenapa sungai menjadi keruh? Kerana pemendapan lumpur tadi. Okey, setakat ni okey. Boleh ada nak tanya? Akilah ada nak tanya? Aifa ada nak tanya? Faham? Bagus. Faridah? Okey, alhamdulillah. Aimi? Okey. Aide? Okey. Alhamdulillah. Dan ujung sekali, Aiman. Okey? Okey, tahniah. Terima kasih pada pelajar memahami apa yang cikgu ajar. Right? Baik, seterusnya kita pergi pada tadi cikgu perkenalkan jenis-jenis gerakan jisim dan pembahagiannya, iaitu aliran perlahan dan aliran cepat. Okey, sekarang kita pergi kesan. Kesan aliran lumpur dan tanah runtuh di Asia Tenggara. Maknanya luas. Di seluruh dunia dan seluruh Asia pernah berlaku tanah runtuh, terutama negara Indonesia. Kita boleh lihat kuat berlaku tanah runtuh. Okey, kesannya kehilangan nyawa. Pelajar mesti catat, kehilangan nyawa, mengancam nyawa, kepupusan flora, kepupusan fauna, kehilangan tempat tinggal, kehilangan habitat, perubahan landscape, dan kehilangan ataupun kemusnahan harta benda. Seperti dalam gambar ni, tengok bangunan sudah rosak, jalan raya rosak dan sebagainya. Okey, setakat ni pelajar telah salin. Okey, Rosilawati sudah salin. Okey, bagus. Terima kasih. Baik, seterusnya cikgu paparkan, inilah kesan-kesan kejadian tanah runtuh, kemusnahan harta benda. Okey, kemusnahan harta benda. Kemudian yang kedua, kehilangan nyawa. Okey, berlaku kehilangan nyawa. Okey, dipaparkan dalam akhbar-akhbar. Kemudian yang ketiga, pencemaran air, sungai menjadi keruh kerana lumpur yang mendap dalam sungai. Okey, setakat ni boleh. Okey, seterusnya, bila ada kesan, kita ada langkah. Okey, langkah mengurangkan risiko kejadian gerakan jisim. Pertama sekali, kita boleh penanaman pokok, seperti tumbuhan tutup bumi. Okey, gambar yang cikgu paparkan ini gambar apa? Okey, gambar proses penyiminan cerun. Betul tak? Okey, seterusnya pembinaan tembok. Seterusnya penyiminan cerun. Ini penyiminan cerun. Sistem perparitan, sungkupan plastik. Cikgu yakin pelajar biasa tengok, biasanya pergi travel ke Kuala Lumpur, tertengok di tepi-tepi cerung adanya sungkupan plastik warna biru biasanya. Okey. Seterusnya pembinaan teres, kita bagi di sekolah pendidikan alam sekitar, penguatkuasaan undang-undang dan kempen, kempen kesedaran alam sekitar seperti kempen menanam pokok. Okey, setakat ni okey, boleh?
Okey, seterusnya. Okey, ini pembinaan tembok. Okey, macam ni. Okey, kita bina tembok di kawasan tebing. Yang kedua, sangkar ataupun gabion. Ini biasa kita tengok di tepi-tepi lebuh raya. Batu wan dibubuh dalam sangkar. Okey, kemudian penyiminan cerun. Okey, cerun di semin. Okey, seterusnya pembinaan parit. Okey, parit ini semua langkah-langkah yang telah diambil untuk kita menghalang berlakunya kejadian gerakan jisim. Setakat ni, okey pelajar? Okey, boleh cikgu teruskan? Alright, kita teruskan. Okey, sebagai mengakhirinya, cikgu bagi latihan pengukuhan. Okey, pertama, dia soalan objektifnya biasa ditanya, pergerakan tanah secara tiba-tiba menuruni cerun ialah, okey, ambil masa 1 minit renung. Okey, apa jawapannya? Razali? Alright, bagus. Tanah runtuh, betul? Okey, terima kasih. Seterusnya, soalan yang kedua. Berikut ialah langkah-langkah perundangan untuk mengurang kejadian gerakan jisim. Perundangan. Baca 2 kali. Okey, saya nak Zaidi jawab ini. Apa jawapan Zaidi? Okey. Alright. Betul. Perundangan kita denda pembalak haram. Okey. Okey pelajar. Okey, kita teruskan lagi. Juga dia tanya dalam struktur. Nyatakan 2 jenis gerakan jisim. Okey. Untuk soalan ni pelajar, cikgu mahu pelajar bincang dengan rakan-rakan dan juga dengan cikgu masing-masing untuk menjawab. Yang kedua, nyatakan contoh gerakan cepat dan gerakan perlahan. Ini struktur. Dan kemudian biasa juga ditanya dalam esei, dalam respon terbuka. Namakan 3 jenis gerakan jisim. B. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kejadian gerakan jisim. C. Huraikan langkah-langkah mengurangkan kejadian gerakan jisim. Jadi, pelajar-pelajar mesti mencuba menjawab berdasarkan apa yang kita telah belajar ini. Okey, sebagai mengakhiri pengajaran cikgu untuk kali ini, cikgu mengucapkan ribuan terima kasih di atas tumpuan yang diberi kepada pengajaran cikgu, dan cikgu mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, dan cikgu berdoa agar semua pelajar terus berjaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.